musuh Islam tidak akan duduk diam bila kebangkitan Islam tak berhenti-berhenti. Jadi tuan-tuan faham tak? Kalau Islam tak bangkit, umat dia tak bangkit, waktu tu musuh relax. Kita tanya diri kita hari ni, musuh Islam senang tak dengan kita? Kalau dia berasa tak ada apa dengan kita, bermaksud kita tak buat kerja Islam. Cerita dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan Imam dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini hari yang kelima, dan hari ini saya bercadang untuk kita melihat satu atau dua siri peperangan. Dan hari ini insya-Allah kita akan tengok berkaitan Al-Hudaibiyah. Okey, Al-Hudaibiyah kalau dalam catatan yang ada pada tuan-tuan itu pada muka surat 56. Muka surat 56. Saya akan cuba untuk bawa kepada tuan-tuan tentang Al-Hudaibiyah, kemudian kita akan sentuh sikit berkaitan Khaybar. Kalau ada kesempatan kita masuk sikit Mu'tah, tetapi Mu'tah ini cerita dia panjang. Kalau tak sempat, esok kita akan cerita tentang Ghazwah Mu'tah yang sangat hebat dan menyayat hati itu. Dan kita bercadang pada hari Sabtu, hari terakhir saya berkuliah di sini, kita akan masuk Fathu Mekah, tentang pembukaan kota Mekah. Mudah-mudahan dia memberi khabar gembira, memberi semangat kepada kita untuk kita meneruskan Ramadan yang berbaki ini. Kerana Fathu Mekah ni ada banyak cerita-cerita pengajaran, kegembiraan kepada umat Islam. Baik. Peperangan Al-Hudaibiyah ataupun dipanggil tentang Sulh Al-Hudaibiyah, perjanjian yang dimeterai di antara Nabi, orang Islam dan juga penduduk musyrikin Mekah. Jadi sebelum kita bercakap tentang Al-Hudaibiyah, kita bermula daripada ayat Al-Quran, muka surat 58 tuan-tuan boleh buka, pada ayat dalam surah Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Sadaqallahul azim. Ayat ni ayat yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi jalan rintis kepada Nabi SAW dan umat Islam untuk Fathu Mekah. Tuan-tuan, untuk mudah kita faham, Al-Hudaibiyah ini adalah rintis, asas, permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Rahsianya hanya Allah yang tahu.
Dan Nabi SAW dianugerahkan kebijaksanaan yang tinggi, yang bila kita baca tentang Sulhul Hudaybiyah ini, perjanjian di antara musyrikin Mekah dan Nabi dan orang Islam, nampaknya macam berat sebelah, macam untung musyrikin kalau kita baca. Tetapi Nabi SAW seorang pemimpin yang dia panggil futuristik, berpandangan jauh. Nabi bukan baca kejayaan untuk hari ini sahaja, Nabi baca ke depan. Baik, apa cerita dia di sebalik Hudaybiyah ni? Allah kata dalam ayat ni, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuangan kamu wahai Muhammad satu jalan kemenangan yang jelas, yang nyata. Allah buka jalan, fathan, satu pembukaan. Belum pembukaan kota Mekah lagi, tapi jalan tu sudah membuka jalan ke situ. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambik, kemenangan yang dengan sebabnya Allah mengampunkan salah dan silapmu pada masa lalu. Wa ma ta'akhkhar, serta Allah mengampunkan dosa-dosa yang terkemudian. Wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka siratan mustaqima, serta Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya kepada kamu serta menambahkan hidayah ke jalan yang lurus, yakni mengembangkan Islam dan melaksanakan hukum hakamnya. Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca tentang Hudaybiyah ini, Nabi bermimpi. Nabi mimpi apa? Nabi mimpi Nabi SAW dan para sahabatnya menuju ke Baitullah Al-Haram dengan aman, tanpa sebarang rasa takut, dan dalam keadaan semua orang Islam dalam mimpi Nabi itu bercukur rambut. Apa maksud dia? Buat umrah. Dan mimpi Nabi adalah mimpi yang benar, perintah daripada Allah. Sebagaimana kita baca cerita Nabi Allah Ibrahim AS yang bermimpi sembelih anaknya sendiri. Bila Nabi SAW bermimpi, Nabi dan para sahabat menuju ke Baitullah, ke Mekah, dan menuju ke Baitullah tu dalam keadaan tak ada rasa takut, dalam keamanan dan dalam keadaan bercukup. Maka Nabi SAW mengarahkan orang ramai buat persiapan. Bersiap untuk keluar daripada rumah masing-masing menuju ke Mekah dengan pakaian ihram. Bukan nak pergi perang, dengan pakaian ihram. Jadi lagu mana? Pada bulan Zulqa'dah, pada tahun ke-6 Hijrah, maka Nabi SAW pun menggerakkan orang Islam yang pada ketika itu berjumlah anggaran lebih kurang 1,500 orang menuju ke Mekah, ke Baitullahil Haram ini dalam keadaan bukan nak pergi perang. Jadi pi itu dalam keadaan tak bawa kelengkapan perang. Pedang yang ada pada sahabat-sahabat, pedang yang hanya sekadar untuk orang musafir saja. Pedang yang duduk dalam sarung, tombak pun tombak yang biasa-biasa saja, bukan nak pergi perang. Jadi perjalanan itu perjalanan untuk menunaikan perintah Allah yang Nabi mimpi, kata pergi buat umrah tu. Baik. Apabila rombongan orang Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW menuju ke Baitullahil Haram, bawa sekali dengan unta, dengan binatang-binatang ternakan, kerana nak pergi buat umrah untuk memuliakan Baitullah di Mekah ni. Bila sampai di Zulhulaifah di sana, Nabi memakai ihram, dia berniat ihram untuk masuk ke Mekah. Kemudian dapat khabar kepada musyrikin Mekah, ada orang Islam mai daripada Madinah mai ke Mekah. Ni cerita dia. Musyrikin Mekah ni bila dia dengar kata Nabi Muhammad ni mai dengan orang Islam ni, mai dia cerita nak perang. Maka musyrikin Mekah ni, dia bila dengar lagu tu, dia buat persiapan apa? Dia buat persiapan cara nak perang. Pasal dapat khabar kata rombongan orang Islam jumlah lebih kurang 1,500 orang duk mai ke Mekah ni, terus digerakkan pasukan untuk perang di Mekah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Quraisy hantar orang untuk pi tengok, pi tanya
Orang Islam ni main untuk apa? Tapi hadis ini prepare lah untuk perang. Bila Nabi SAW dengar laporan kata di Mekah sana mereka bersiap cara nak perang, Nabi kata apa? Alangkah celakanya yang kata kaum Quraisy ni, dia kata. Nabi kata, alangkah celakanya kaum Quraisy ni yang mereka tahu perang. Itu kaum Quraisy, kaum Nabi. Kalau tak kerana Islam, sebelum Islam mai, kaum Quraisy ni kira perang lah. Lintas Mekah pun kira nak perang lah. Jangan buat leceh. Kalau tak mohon permit ni nak lintas padan, kira nak perang. Tu style Quraisy tu tuan-tuan. Alangkah celakanya kaum Quraisy yang depa tahu perang saja. Nabi kata, apa yang depa dapat dengan perang? Nabi kata, dan apa yang depa dapat kalau depa memisahkan aku daripada seluruh bangsa Arab ni? Panjang ucapan Nabi tu. Ringkasnya Nabi kata apa? Apa jadi pun aku akan melaksanakan dan menegakkan kalimah Allah di atas muka bumi ni. Dan aku main ni bukan tujuan nak perang. Maka main utusan jumpa Nabi SAW. Nabi pun bagi tahu. Ada kabilah Khuza'ah mai jumpa Nabi. Nabi bagi tahu kat depa, pi habaq kat musyrikin Mekah, tujuan rombongan ni mai ni bukan nak perang, tapi kami mai nak ziarah Baitullah Al-Haram, nak buat ibadat ya. Maka diringkaskan, musyrikin Mekah dengar lagu tu, duk tak percaya juga, tak percaya 100%. Maka mereka kata, lah lagu ni hantar api, tak boleh masuk. Hantar utusan pihak kata tak boleh. Maka Nabi SAW, Nabi hantar pula Sayyidina Uthman bin Affan untuk pergi runding, pergi bincang elok-elok. Tak percaya, hantar orang mai tengok kami mai pakai lagu cara nak pergi perang baju besi ke pakai kain ihram ke lagu mana. Maka dihantar ke Sayyidina Uthman bin Affan untuk pergi berunding, untuk pergi bincang. Tiba-tiba Sayyidina Uthman bin Affan lambat balik mai ke Nabi. Maka tersebar berita kata Uthman dibunuh. Pantang yang kata bagi Nabi, dan pantang dalam Islam ni kalau utusan dibunuh. Sebagaimana kita akan baca nanti insya-Allah kisah bagaimana utusan Nabi SAW dibunuh sebelum berlakunya Mu'tah, satu perang yang lain. Tapi bila dapat berita kata Sayyidina Uthman dibunuh, maka Nabi SAW buat bai'ah, janji setia dengan para sahabat yang ada 1,500 pada ketika itu di bawah sepohon pokok. Bai'ah itu bai'ah janji setia dengan Nabi, dengan Islam, dengan Allah ni, apa jadi pun kita akan berjuang hari ni. Walaupun memang niat kita nak masuk Mekah kerana nak menunaikan umrah. Bai'ah tu dipanggil bai'atul ridwan. Satu perjanjian taat setia di antara orang Islam dan Rasulullah untuk sama-sama berjuang membela sehingga Islam menang. Oleh kerana dapat berita Sayyidina Uthman dibunuh, kita tak boleh duduk diam. Tuan-tuan, musyrikin Mekah dengar-dengar, oi depa bersiap nak perang. Apa jadi tuan-tuan? Takutnya. Tuan-tuan tahu, kita baca sejarah Islam tentang peperangan, kalau orang Islam keluar 3,000, di pihak kufar ada 10,000, kalau bertanding atau berlawan bertempur di tanah datar, tanah lapang, depa takut hak 3,000 tu. Kerana mereka tahu kehebatan orang Islam dengan semangat jihad, dengan keimanan, dengan tak takut kemati, dengan tak tahu. Mereka tahu Islam akan menang walaupun mereka ada 10,000. Bila musyrikin Mekah dengar orang-orang Islam dekat Nabi SAW berjanji setia untuk berjuang, berkorban apa sahaja untuk pastikan terbela Islam, dan juga dapat berita Sayyidina Uthman dibunuh, maka mereka pun hantar utusan. Sebenarnya Sayyidina Uthman tidak dibunuh tapi ditahan. Ni perangai Quraisy ni, dia suka provoke. Dia tahan Sayyidina Uthman, tak bagi balik. Jadi desah-desuh tu hantar pergi bagi sampai berita kat mereka kata Sayyidina Uthman kena bunuh. Padahal dia tahan. Bila dia tengok orang Islam semangat nak berjihad, baru dah dia panggil, bagaimana kita runding. Maka berlakulah perundingan di antara orang Islam, di pihak Nabi SAW dan juga Quraisy. Maka rundingan itu
ataupun dipanggil perjanjian itu dipanggil Sulh Al-Hudaybiyah, iaitu perjanjian damai. Sulh bermaksud perdamaian, jangan perang. Al-Hudaybiyah kerana perjanjian itu berlaku di Hudaybiyah. Apa dia isi perjanjian tu? Dalam kitab kita ni As-Sirah An-Nabawiyah ni saya baca, dan tuan-tuan dengar, isi Hudaybiyah ni tuan-tuan letak diri kita ni di tempat para sahabat Nabi yang nak masuk Mekah hari tu, nak buat umrah, pakai ihram dah. Pertama, Rasulullah dengan orang Islam kena pulang dulu, kena balik dulu tahun ni. Tu isi perjanjian. Muhammad dan pengikut dia semua orang Islam muslimin balik dulu ke Madinah pada tahun ni, dan tak boleh lagi buat umrah tahun ni, mai tahun depan. Okey, satu. Tuan-tuan buat, kalau kita fikir logik 1-0 dari segi psikologi. Okey, segi psikologi. Kita nak tengok bijaksananya Nabi SAW supaya kita bila baca sirah kita mai rasa hubun Nabi, berasa kecintaan kepada Nabi dan para sahabat. Itu tujuan dia baca sirah ni. Okey, yang kedua, tahun depan, setelah mai pada tahun depan, boleh terus tinggal di Mekah dengan tempoh 3 hari. Nampak tak? Tahun ni tak boleh masuk, balik dulu. Tapi tahun depan, nombor 2 Mai, boleh duduk di Mekah 3 hari. Cuma tak boleh bawa senjata kecuali senjata yang digunakan oleh orang musafir sahaja, seumpama tombak, pedang-pedang yang bersarung, tu saja. Tuan-tuan, di pihak sahabat dia rasa guna. Dia percaya ke buat ni? Tahun ni tak boleh masuk satu hai, duk keram dah. Tahun depan Mai boleh duduk di Mekah 3 hari, senjata tak boleh bawa. Mau kalau kena kepung. Nampak tuan-tuan? Tu nama dia style orang Quraisy pada ketika itu. Depa nak tengok Nabi SAW, depa saja. Dan depa tahu dengan perjanjian ni, kalau tak sebab Nabi SAW yang duk ada di situ di tengah-tengah orang Islam, semua tak terima. Orang Islam tak boleh terima. Orang Islam akan kata apa? Nak bagi kami masuk cara aman ke nak bagi kami masuk cara perang? Lagu tu kaedah dah. Nak bagi kami masuk ni cara keamanan elok ke ataupun cara kita nak perang? Betul kami masuk ke? Yang kedua, mai tahun depan tak boleh bawa senjata, duduklah di Mekah 3 hari. Lepas buat ibadat apa tu? Kedua. Maka untuk tujuan perdamaian ini, kaum Quraisy ni dia hantar Suhail bin Amru sebagai perunding. Okey. Yang tadi tu syarat. Kalau setuju dengan syarat ni, okey, mari kita buat perjanjian. Maka Quraisy hantar Suhail bin Amru sebagai perunding. Apa dia? Di pihak di pihak musyrikin Mekah, kemudian di pihak orang Islam dihantar untuk berunding bersama musyrikin Mekah. Syarat perjanjian dia yang pertama, kalau setuju, yang pertama, kedua-dua belah pihak, orang Islam dan juga musyrikin Mekah, kedua-dua belah pihak kena letak senjata, gencatan senjata 10 tahun. Tak boleh perang. Perjanjian. Okey, kami balik tahun ni tak masuk Mekah. Yang kedua, kami mai tahun depan dengan tanpa senjata, kecuali senjata untuk orang musafir sahaja, kemudian duduk di Mekah 3 hari. Isi perjanjian dia pertama, gencatan senjata 10 tahun. Orang Islam tak boleh serang musyrikin Mekah tak boleh buat serangan, tak boleh. Yang kedua, kalau orang Muslim mai ke Mekah, mereka tidak wajib dikembalikannya ke Madinah. Tu. Yang ketiga, kalau penduduk Mekah pi kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah, maka hendaklah dikembalikan mereka ke Mekah. Nampak je nak tuan? Silap kita kalau datang tu kali kita pun tak mahu. Kita pun nanti bantah juga. Apa nak heran tuan-tuan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pada ketika itu pun membantah. Pasal apa? Pasal orang Mekah, kalau dia pergi ke Madinah, katalah dia masuk Islam, tapi dia ada keluarga di Mekah. Dalam perjanjian tu, bagi balik anak aku mai.
dan orang Islam di Madinah kena hantar anak dia balik ke Mekah. Tetapi kalau orang Madinah, ada contohnya, katalah dia balik pergi ke Mekah, dia murtad contohnya, dia tak mau dah dengan Islam, dia balik pergi ke Mekah. Orang Mekah tidak berkewajipan mengembalikannya ke Madinah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, tak boleh macam ni, ini berat sebelah. Gencatan senjata 10 tahun, okey, dah lah kita tak boleh masuk buat umrah tahun ni, kemudian kena mai tahun depan dalam keadaan kita menanggung risiko tak boleh bawa senjata, apa jadi pun kita tak tahu lagi. Tuan-tuan, yang ni yang kata Nabi SAW dipandu oleh wahyu dan kebijaksanaan seorang Rasul ni tuan-tuan. Nabi satu orang yang dipanggil, bahkan orang-orang barat kata apa, yang ni satu pemimpin yang wawasan dia jauh, dia punya pandangan dia jauh ke depan. Bagi Rasulullah, gencatan senjata selama 10 tahun itu cukup besar faedah dia kepada Islam. Pasal apa? Selepas kita baca tentang Hudaybiyah, kita akan jumpa ada lagi peperangan lain. Perang apa tuan-tuan? Perang Khaybar, berhadapan dengan Yahudi di Khaybar. Jumlah tentera-tentera Yahudi di Khaybar berjumlah 10,000. Kalau tak kerana Sulhul Hudaybiyah, Yahudi boleh berpakat macam mana mereka pakat dalam Ahzab. Kemarin kita cerita Ahzab, kan? 10,000 campur dengan musyrikin, campur dengan badui-badui apa semua hak tak Islam, campur dengan kabilah-kabilah Arab yang masih lagi kufur, campur nyamuk boleh pi 20-30 ribu. Orang Islam hanya ada berapa? 1,600 orang saja. 1,500, 1,600. Itu yang kata Nabi SAW, satu orang yang berfikiran jauh. Kita kecil 1,500, tapi kita boleh take advantage atas apa-apa peluang yang ada. Kita boleh ambil peluang. Peluang apa? Tahun ni kita berjanji dengan musyrikin, mereka dengan kita berdamai, tak perang. Tuan-tuan baca tentang Khaybar, insya-Allah. Kalau tuan-tuan sempat baca di rumah ke, ataupun cari bahan bacaan. Tahun ni, tahun ke-6, tahun ke-7 Hijrah tuan-tuan, pada akhir bulan Muharram, beberapa bulan saja selepas Zulqa'dah, Zulhijjah tak jadi buat umrah ni, Muharram selepas tu, berapa bulan? 2 bulan lebih, terus bergerak ke Khaybar untuk berhadapan dengan Yahudi di sana. Dan Nabi tak tunggu lama untuk mengusir Yahudi daripada Khaybar, kerana bahaya Yahudi ni. Sebagaimana Yahudi Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi di Khaybar juga bahaya. Kerana 10,000 Yahudi cukup untuk memberi ancaman kepada kerajaan Islam. Itu yang kata Rasulullah. Rasulullah terima perjanjian itu. Perjanjian Al-Hudaybiyah itu Nabi terima, dan sahabat-sahabat dalam keadaan sedih dan berat hati. Dalam hati ni duk cakap, pasal apa Rasulullah terima? Tuan-tuan baca ayat yang saya baca tadi, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami, yakni Allah, membuka jalan kepada kamu sebagai satu pembukaan jalan rintis untuk kemenangan di masa depan. Jadi tuan-tuan, kita nak sentuh sikit je sebab kuliah kita terbatas masa dia, dan takut kita tak sempat sampai Fathu Mekah. Akhirnya tuan-tuan, bila termeterai perjanjian itu pada bulan Zulqa'dah itu, kemudian baliklah orang Islam. Dan sebelum itu Nabi bertahallul. Asalnya Nabi suruh sahabat bertahallul sebab tak boleh masuk, kena tahallul lah. Kerana ihsar, terhalang untuk pergi buat ibadat, jadi bertahallul. Kan Nabi mulakan dulu bertahallul dengan bergunting dan sebagainya, kemudian balik. Dan bila kita baca dalam cerita Khaybar, Nabi menggunakan peluang gencatan senjata pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijrah. Ada satu bumi yang subur bernama Khaybar di sana. Lebih kurang jarak dia 100 batu daripada kota Madinah ke utara, menghala ke arah Syam, ke Syria sana. Lebih kurang 100 batu. Dan Nabi SAW menggerakkan tentera pada ketika itu berjumlah 1,600 orang, 200 orang jadi tentera berkuda, ada 1,600 orang, hanya ada 200 sahaja tentera berkuda, pi berhadapan dengan kaum Yahudi di Khaybar berjumlah 10,000, pi ke sana.
Okey. Dan kita baca dalam hadis di Khaybar kemenangan untuk Islam, tapi sebelum tu bila kita baca, sebelum nak masuk ke dalam Khaybar itu, Nabi berdoa keberkatan bumi Khaybar untuk Islam. Allahumma rabbus samawat wa ma azlalna. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan yang memiliki langit dan apa yang berada di bawahnya, di naungannya. Tuhan yang memiliki bumi dan apa yang ada di atasnya. Tuhan yang takbir, bahkan warabbus syayatin, Tuhan kepada para syaitan diciptakannya dan apa yang menyesatkannya. Tuhan yang memiliki angin, warabbur riyah, dan apa yang dihembuskannya. Nabi kata, ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan bumi Khaybar ini, dan kami minta lindung daripada kejahatan bumi Khaybar. Kemudian digerakkan tentera Islam. Tuan-tuan, orang Islam masuk ke dalam bumi Khaybar ni dengan bantuan pertolongan daripada Allah. Satu persatu kubu Yahudi yang berada di Khaybar ni dikuasai Islam. 1,600 orang. Orang Islam pergi dari satu kubu, sebab di Khaybar ni kubu yang ada di sana banyak. Satu kubu pada satu kubu. Akhirnya tinggallah 2 benteng terakhir. Yang ni pertarungan yang sangat sengit. Susah sikit bagi orang Islam untuk tembus yang 2 benteng terakhir, seperti yang dicatatkan dalam kitab yang kita baca ni, As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar ni. Ada 2 benteng terakhir. Pertembungan yang lama, orang Islam pun tak mengalah, Yahudi di Khaybar pun tak mengalah. Akhirnya Yahudi mengerah kalah. Dia minta apa? Dia minta untuk kita hentikan peperangan ni. Ni dia. Nama kata di pihak Islam nak berhenti, tak berhenti. Di pihak Yahudi di Khaybar ni, mereka minta hentikan peperangan ni. Mereka minta dalam perdamaian tu, darah mereka dijaga, keturunan mereka diamankan. Itu pertama. Mereka kata okey, kita supaya kata angkat bendera putih lah, cukup. Orang Islam nak masuk susah kubur tu, tapi orang Islam tak menyerah kalah. Akhirnya di pihak Yahudi yang tak boleh tahan dengan hentaman orang Islam, tak mau mengarah kalah ni, tak mau balik, mereka kata lah macam ni, okeylah, kami keluar daripada Khaybar, tapi kami minta perdamaian. Pertama, kami dan anak cucu kami yang ada ni selamat, tak dibunuh. Satu. Yang kedua, bagi peluang kat kami untuk kami keluar daripada bumi Khaybar ni dalam keadaan tanpa diganggu. Cukup takat ni saja peperangan kita. Kami nak keluar, tapi bagi kami keluar dalam keadaan aman. Dan Nabi kata okey, dengan satu syarat, keluar sehelai sepinggang sahaja, tak bawa apa-apa melainkan sehelai sepinggang. Itu cerita Khaybar. Khaybar ini Allah Ta'ala anugerahkan ghanimah, bahkan kekayaan, hasil rampasan perang yang banyak kepada orang Islam. Kita nampak yang saya baca tadi, Sulhul Hudaybiyah tu, yang tak dapat masuk buat umrah untuk jangka masa pendek, tak dapat masuk buat umrah, tak dapat menziarahi Kaabah yang dirindui hampir 6 tahun lamanya. Tak, tetapi Nabi baca yang lain, berjaya menguasai bumi Khaybar sehingga harta-harta yang ada di Khaybar jatuh ke tangan Islam. Kita baca dalam hadis yang sahih bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab menginfak dan mewakafkan tanah yang dia dapat di Khaybar. Sayyidina Umar terkenal dengan sahabat yang cukup zuhud. Katanya, ya Rasulullah, asabtu, aku mendapat tanah di Khaybar, dan aku tidak pernah dapat harta sebaik ini. Perintahkan kepada aku nak buat apa dengan tanah yang ada di Khaybar ini. Nabi kata, wakafkan tanah itu untuk kaum kerabat. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab mewakafkan tanah itu untuk muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu cerita tentang, sedikit sebanyak tentang Khaybar. Okay. Dan insya-Allah esok, dalam masa yang ada esok, insya-Allah kita akan masuk sedikit apa yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah, hasil daripada gencatan senjata ni, inna fatahna laka fatham mubina, hasil daripada perjanjian yang dimeterai di antara orang Islam dan musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah tak ganggu Nabi dan orang Islam pun tak mau ganggu musyrikin Mekah. Nabi nak ambil cerita hak lain. Baik,
Apa yang berlaku apabila pengaruh Islam semakin kuat? Ini saya sebut dah kemarin dalam menceritakan tentang Ahzab. Musuh Islam tidak akan duduk diam bila kebangkitan Islam tak berhenti-berhenti. Jadi tuan-tuan faham apa? Kalau Islam tak bangkit, umat dia tak bangkit, waktu tu musuh relax. Kita tanya diri kita hari ni, musuh Islam senang tak dengan kita? Kalau dia berasa tak ada apa dengan kita, bermaksud kita tak buat kerja Islam. Cerita dah. Kalau kita buat kerja agama, dia tak hidup dia. Jadi pada tahun ke-8 Hijrah, Rom Bizantin, Rom, satu tentera yang kuat, yang berada di utara daripada bumi Syam sana, yang menguasai wilayah-wilayah di utara. Rom Bizantin pada ketika itu dengar ada satu kuasa kecil, ada 1000 lebih orang. Tapi aku duduk dengar ni, di Badar cerita dia menang, di Uhud hampir menang, kemudian bagi Rom mungkin seri lah, mula-mula menang lepas itu kalah. Lepas itu cerita Khandaq, orang nak serang Madinah, dia boleh pertahankan negara dia, yang dia hanya ada berapa ribu orang, 3,000 orang sahaja, boleh pertahankan. 1,600 tentera dengan penduduk semua lebih kurang 3,000, boleh pertahankan Madinah. Kemudian aku dengar pula mereka nak masuk ke Mekah, mereka buat perjanjian dengan musyrikin Mekah, boleh diterima perjanjian mereka. Hebat sungguh pasukan ni. Kemudian dengar kata mereka pergi hantam Khaybar, Khaybar pun jatuh terduduk. Khaybar ada 10,000 orang tentera, mereka 1,000 lebih boleh jahanamkan 10,000. Rom pada ketika itu, mereka mula duk fikir apa? Kita tak boleh biar kuasa ni. Kuasa ni bahaya. Kuasa ni akan menyusahkan kita. Maka mereka yang kata tentera-tentera Rom ni menggerakkan usaha untuk menyerang Madinah. Pada ketika itulah Nabi SAW menghimpunkan, menggerakkan, mengumpulkan, membentuk satu pasukan tentera yang agak besar untuk dihantar ke Mu'tah. Mu'tah ni Jordan hari ni tuan-tuan. InsyaAllah esok kita baca satu hadis cerita tentang perang Mu'tah. Sebelum kita nak masuk nanti pada hari Sabtu Fathu Makkah, hantar pergi ke Mu'tah sana. Hebatnya peperangan yang akan berlaku di Mu'tah ini, sehingga dalam hadis yang sahih Nabi pesan dan Nabi angkat, Nabi tabalkan 3 panglima perang terus. Walaupun dalam peperangan Mu'tah ni Nabi tidak bersama dengan rombongan ke sana, tetapi disebut ghazwah juga, kata ulama, kerana dua. Pertama, kerana peperangan tu besar. Dia bukan sariyah yang kecil-kecil ni, dia besar. Yang kedua, kerana Nabi dipandu oleh wahyu. Apa berlaku di Mu'tah Nabi tahu, dan Nabi bagi tahu orang yang ada di Madinah. Okey. Nabi tabalkan 3 panglima. Panglima pertama anak angkat Nabi, Hibbun Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Ini panglima pertama. Panglima yang kedua Nabi kata, wa in qutila. Tu Nabi sebut dekat sahabat. Oh tuan-tuan lah orang angkat di panglima. Ketua kata, kalau dia ni mati, dia ni. Yang kata tu Nabi. Maksud dia apa? Nabi pun sudah nampak dan Nabi boleh tahu apa yang nak jadi. Wa in qutila Zaid, kalau Zaid terbunuh, fa Ja'far bin Abi Talib, sepupu aku Ja'far. Ja'far yang baru balik daripada Habsyah, yang sebelum tu berhijrah ke Habsyah, duduk lama di Habsyah, balik mai ke Madinah. Selepas tu mai perang Mu'tah, Nabi angkat jadi panglima Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah, kalau terbunuhnya Ja'far, maka Abdullah bin Rawahah akan pimpin tentera Islam. Pi hantar tentera pi ke Mu'tah, satu peperangan yang sangat dahsyat berhadapan dengan Rom Bizantin di sana. Akhirnya Allah memberi kemenangan kepada Islam di wilayah yang dijajah oleh kuasa yang sangat diguruni dalam dunia pada ketika itu, iaitu Rom, satu kuasa besar. Allah bagi kemenangan di atas kepimpinan Saifullah. Saif min suyufillah, satu pedang daripada pedang-pedang Allah. Iaitu setelah syahidnya ketiga-tiga panglima Islam ini, ditabal diangkat
panglima yang diangkat pada ketika itu diambil alih oleh Sayyiduna Khalid Al-Walid. Sayyiduna Khalid bin Al-Walid yang memimpin kali pertama setelah masuk Islam. Itulah perang kali pertama dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid yang menggerakkan pasukan perang pada ketika itu, sehingga Nabi kata fatah Allah memberi kemenangan dengan sebab pimpinan dia. Sayyidina Khalid Al-Walid sangat hebat di medan jihad ini. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya kira cukup sekadar itu. Insya-Allah esok kita akan mencerita lebih lanjut lagi, mencerita tentang peperangan Mu'tah yang berlaku pada bulan Jumadil Ula atau Jamadil Awal pada tahun ke-8 Hijrah, satu tempat di bumi Syam sana, ya, di sebelah tenggara Laut Mati. Kalau hari ni orang pergi ke Jordan tu, di sebelah tenggara Laut Mati. Di situlah tempat berlakunya peperangan Mu'tah ini, yang mengorbankan 3 panglima Islam dalam peperangan yang sangat dahsyat itu. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.